Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ila hadratil habibil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala niyatin shifa' rafil bala wa nasri 'ala al-'ada wa qada'il haja wa taysiril umuri wal qabulu 'amlan mutaqabbala wa ila arwahi man sabaqana ila rahmatillah. Bi sirri suratil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda bersama saya Ustaz Muhammad Nazir dari Masjid Istighfar. Hari ini insya-Allah kita akan bersambung dengan tazkirah ringkas indahnya hidup bersyariat. Hari ini insya-Allah kita akan sambung ke surat yang ke-10 berkenaan dengan amalan mencukur rambut, yakni masih lagi dalam tajuk syarat kelahiran, ya. Syarat kelahiran. Amalan mencukur rambut. Baiklah. Mari kita mulakan. Sudah ni Sudah, maaf. Berkhitan, tajuk berkhitan. Khitan atau berkhatan dalam istilah Melayu bermakna memotong kulit kulup yang menutupi kepala zakar bagi lelaki dan memotong sedikit hujung kelentit, yakni klitoris bagi perempuan. Terdapat hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Al-fitratu khamsun atau khamsun min al-fitrah. Al-khitan wal-istihdad wal-natful ibt wa taqlimul azfar wa qassus syarib. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insan yang paling sempurna Rasulullah SAW pernah bersabda, fitrah itu 5 perkara atau 5 perkara itu termasuk daripada fitrah, daripada natural, benda yang semula jadi, fitrah. Khatan, mencukur bulu kemaluan, yakni lelaki ataupun perempuan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku dan menggunting misai. Jadi 5 perkara ini adalah perkara-perkara yang fitrah, semula jadi, yang hendak dilakukan, harus dilakukan. Antaranya demi kebersihan. Hukum berkhitan, ada perbezaan pendapat tentang hukum berkhitan. Ada yang mengatakan ia sunnah, ada dalam mazhab Syafi'i pula mengatakan berkhitan wajib bagi lelaki dan perempuan. Ada hadis Rasul SAW yang bersabda, al-khitanu sunnatun lirrijal makrumatun linnisa. Maksudnya khitan itu disunatkan bagi kaum lelaki dan merupakan kemuliaan, makrumatun, kemuliaan bagi kaum wanita. Masya-Allah, tabarakallah. Manakala bagi mereka yang mengatakan wajib pula berpegang kepada sabda Nabi SAW bagi lelaki yang baru masuk agama Islam, alqi anka sya'aral kufr waqtatin, buanglah daripadamu rambut kekufuran dan berkhitanlah. Jadi tiada paksaan, kita ambil yang sunnah lah, ya. Ada kadang-kadang kita wajibkan, nanti orang nak masuk Islam, kenapa tak ada tanah, habis kesian, kerana itu dia tak masuk Islam. Jadi sayang, kita weigh out mana yang lebih utama. Okey, jadi tak ada masalah, yang penting kebersihan. Seorang anak yang baru lahir disunnahkan untuk berkhitan ketika berusia 7 hari. Ustaz, kecil sangat Ustaz. Dia sebenarnya bila bayi ni dikhitankan pada usia yang muda, lebih cepat dia recover ataupun baik. Kalau yang dah besar-besar, dah tua-tua sedikit, dah darjah baru nak sunat, berkhitan, makanya akan mengambil masa yang lebih untuk recover, untuk baik pulih. Namun kiraan ini tidak mengambil kira hari ia dilahirkan. Perlu diingatkan agar keadaan tubuh badan si anak selamat dan tidak mendatangkan kesan buruk selepas khitan dilakukan. Yang penting first and foremost, keselamatan anak tersebut. Ustaz, anak dalam ICU, bila saya nak azankan? Nanti dulu. Sekarang anak keluar je terus dah hantar pergi ICU. Bila saya nak azankan ni Ustaz? Sabarlah dulu, keselamatan, kehidupan terlebih dahulu. Nanti ada masa kita azankan, insya-Allah, ya. Yang penting doa agar yang jaga anak kita, doktor-doktor, nurse-nurse yang jaga anak kita, semua jaga dengan penuh kasih sayang.
Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan. Memang kita nak ideal keluar saja terus azan, betul. Masya-Allah tabarakallah. Tapi untuk berada di Singapura ni mungkin possible kerana bila bayi keluar je nanti doktor bayi akan cek dulu, nak tengok dia boleh pekik ke tak, lungs dia okey ke tidak. Kalau perlu pergi ICU, na'udzubillah, pergi ICU terlebih dahulu. Ada masanya untuk azan, banyak sekali. Jumpa je azankan, jumpa je qamatkan, insya-Allah tak ada masalah. Jumpa je bacakan surah Yasin, jumpa je bacakan surah Baqarah kalau mampu. Wallahu taala a'lam. Tengok situasinya bagaimana, ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang penting anak itu selamat dan sihat dan tidak mendatangkan kesan buruk selepas khitan dilakukan. Oh, tak boleh, kena 7 hari. Kitab kata 7 hari. Iyalah, tapi anak tu masih premature, anak itu masih walaupun baru lahir dalam keadaan yang tidak sihat, apa-apa kena gedebak-gedebuk nanti makin menyakitkan. Islam utamakan hifzun nafs, menjaga nyawa. Macam kita sekarang ni dalam keadaan pandemik, masih lagi dalam keadaan pandemik, masih lagi dalam diuji dengan COVID dan sebagainya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masjid masih lagi solatnya 50 orang sahaja. Lagi apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sesi 1, sesi 2, sesi 3. Hari raya pun sama. Orang kata, kenapa Ustaz? Kenapa tak boleh ramai-ramai? MRT boleh, bas boleh. MRT, bas bukan tempat ibadah. Kalau apa-apa terjadi, boleh saja tutup. Awak nak masjid tutup? Tak nak kan? Jadi kita perlu ambil langkah berjaga-jaga, insya-Allah, ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan juga jangan samakan bas MRT semua dengan pasar-pasar dengan masjid. Ada sama ke bas MRT pasar-pasar sama dengan masjid? Awak nak samakan? Ini kan tempat ibadah, perlu menjaga nyawa terlebih dahulu, ya. Wallahu taala alam. Jika khitan dilewatkan, para ulama menggalakkan khitan itu dilakukan ketika anak berusia 7 tahun. Ada 7 tahun, betullah saya sebut 7 tahun tadi. Hal ini kerana pada waktu itu mereka diperintahkan dan dilatih untuk mengerjakan solat serta perlu berada dalam keadaan suci daripada najis. Jadi sebaiknya khitan wanita pula disebutkan oleh Imam Abu Dawud daripada Ummu Atiyah bahawa Rasulullah SAW pernah menyuruh seorang wanita yang berkhitan menghitan seseorang supaya tidak memotong keterlaluan dengan sabdanya, la tunhiki fa inna dhalika ahza lil mar'ah wa habbu ila al ba'l, atau kama qala Rasulullah. Maksudnya, apabila engkau mengkhitankan wanita, jangan berlebihan, yakni jangan berlebihan dalam memotong bahagian yang dikhitankan. Sesungguhnya ia lebih memberi manfaat, yakni membahagiakan wanita dan lebih menyenangkan bagi suami. Jadi ada cara-caranya, bukan macam yang lelaki punya potong begitu saja, tak. Untuk perempuan ada caranya juga. Tanya kepada pakar. Berdasarkan hadis ini dapat kita melihat bahawa khitan bagi wanita adalah dengan memotong sedikit mungkin sebahagian kulit yang terdapat pada klitoris. Hikmahnya bagi berkhitan, yang pertama, boleh membawa kepada kesempurnaan agama. Yang kedua, membezakan antara orang Islam dan orang bukan Islam. Yang ketiga, menjaga kesihatan dan mengawal syahwat. Antaranya hikmah bagi mengkhitan wanita dengan memotong sedikit adalah untuk mengawal syahwatnya, mengawal syahwat. Yang keempat, memelihara diri daripada bahaya penyakit. Kita tengok pun sekarang apa-apa yang terjadi ialah disebabkan tidak menjaga diri daripada kebersihan. Maka diutamakan mencuci tangan, diutamakan pakai mask, germs tak pergi kat orang, menggalakkan menjaga wuduk. Sekarang lebih senang kerana ada social distance, tak dekat sangat. Lagi apa, cuci tangan saja bersih, apalagi mungkin istinja juga perlu disebarkan akan kebersihannya, ya. Wallahu taala a'lam. Semoga ada manfaatnya daripada apa yang telah kita kongsikan. Tamat sudah bab 1 daripada kitab Indahnya Hidup Bersyariat. Qala Syekh Mu'allif adamallahu nafa bihi wa bikum fi darain amin. Bab yang pertama ini kita mengongsikan syariat kelahiran. Jadi ada 7 video mengenai syariat kelahiran, daripada memberi khabar gembira dan tahniah kepada bayi yang baru lahir, azan dan iqamah, tahnik, memberikan nama yang baik, pengurusan uri, akikah dan bercukur rambut dan berkhitan. Mudah-mudahan dapat kita tak dapat amalkan semua, jangan tinggalkan semua. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Akan kita bincangkan tentang pendidikan awal kanak-kanak.
Jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.